Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini saya ingin membawa Anda semua kepada satu isu yang mungkin ramai lagi masih keliru, ataupun ada juga yang pura-pura tidak mahu bincang perkara ini secara terbuka. Pada video kali ini kita akan mengulas artikel yang ditulis oleh Daniel John Jambun dan juga Robert Pei yang diterbitkan oleh portal berita Borneo Herald. Dan apa yang mereka dedahkan ini memang cukup panas, sebab ia mengetuk semula persoalan besar. Adakah Sabah dan Sarawak sebenarnya pernah diberi kemerdekaan, atau selama ini kita hanya ditukar tuan daripada British kepada Malaya dengan nama baru Malaysia? Kalau kita imbau balik sejarah, Persekutuan Tanah Melayu dapat kemerdekaan rasmi pada tahun 1957 melalui Federation of Malaya Independence Act. Singapura pula keluar dari Malaysia dan menjadi negara berdaulat pada tahun 1965. Tetapi menurut pendedahan dua aktivis Borneo ini, Sabah dan Sarawak tidak pernah ada apa-apa Independence Act pun daripada Parlimen British. Tidak ada dokumen sah yang mengisytiharkan bahwa Sabah dan Sarawak diberi kemerdekaan sebagai negara berdaulat. Apa yang ada hanyalah Malaysia Act 1963 yang sebenarnya lebih kepada proses memindahkan kedaulatan dari mahkota British kepada Persekutuan Tanah Melayu yang diperluas. Dengan kata lain, tiada sebarang pengisytiharan merdeka secara undang-undang antarabangsa untuk Sabah dan juga Sarawak. Kalau betul Sabah dan Sarawak bebas, kenapa Britain masih menjadi penanda tangan dalam Perjanjian Malaysia 1963? Nah, itulah soalan yang membakar. Sekarang kita imbas pula konteks antarabangsa. Pada tahun 1960, PBB keluarkan resolusi 1514, deklarasi nyah penjajahan. Semua bangsa berhak tentukan nasib sendiri. Prinsip 9 di bawah resolusi 1541 pula jelas menyebut proses nyah penjajahan mesti ada pilihan bebas, referendum yang adil, mahu merdeka, mahu bergabung, ataupun mahu bersekutu. Tetapi dalam kes Sabah dan Sarawak, proses itu tidak pernah berlaku. Suruhan Jaya Kobold yang selalu disebut sebagai bukti hanyalah sebuah suruhan jaya yang dilantik oleh British dan juga Malaya, dan ia bukanlah referendum bebas rakyat. Malah, Manila Accord 1963, perjanjian yang ditandatangani oleh Malaya, Indonesia, dan juga Filipina, sendiri mengakui bahwa status Sabah belum diputuskan sepenuhnya, dan perlu ada pengesahan PBB tentang hasrat rakyat. Tapi apa yang berlaku? Britain dan Malaya terus mengumumkan 16 September 1963 sebagai tarikh penubuhan Malaysia sebelum pun proses PBB selesai. Dalam keadaan tergesa-gesa, mereka pun tubuhkan Malaysia walaupun Filipina masih menuntut Sabah sebagai hak mereka sampailah ke hari ini. Selepas itu, konfrontasi Indonesia-Malaysia pun tercetus. Apabila tamat konfrontasi, Jakarta Accord 1966 sepatutnya memberi peluang kepada rakyat Sabah dan juga Sarawak untuk menyatakan kehendak sebenar mereka. Tetapi tiada pun undian bebas ataupun referendum dibuat. Jadi betullah dakwaan dua aktivis ini. Nyah penjajahan Sabah dan Sarawak tergendala, tidak pernah selesai. Dan selepas 62 tahun, apa hasilnya? Sabah dan Sarawak terus merasai beban sebagai jajahan dalam bentuk yang baru. Minyak dan gas kita diambil melalui Petroleum Development Act 1974. Ingat, ini undang-undang yang menyerahkan kuasa penuh petroleum kepada Petronas, dan hasilnya banyak dibawa ke Semenanjung. Kita di Borneo pula masih lagi bergelut dengan kadar kemiskinan yang sangatlah tinggi. Kemudian sempadan laut kita pun diubah melalui Continental Shelf Act 1966 dan pelbagai undang-undang persekutuan lain. Hasil laut, sumber marin, banyak yang hilang. Politik kita pula dikawal melalui undang-undang darurat dan pengaruh Putrajaya. Dari segi sosioekonomi, Sabah dan Sarawak masih antara negeri paling miskin di Malaysia, walaupun kaya dengan sumber asli. Dan jangan lupa isu Projek IC di Sabah.
di mana ratusan ribu pendatang diberikan kad pengenalan secara kontroversi, mengubah demografi dan kuasa politik tempatan. Kalau kita tengok balik janji 1963, sepatutnya Sabah dan Sarawak dijadikan rakan setara dengan Tanah Melayu. Tetapi realiti menunjukkan kita lebih banyak menjadi pembekal sumber, manakala hasilnya dinikmati oleh Malaya. Budaya, agama, dan malah identiti kita juga ditekan dengan dasar-dasar pusat. Jadi kalau ikut naratif yang dibawa oleh Daniel John Jambun dan juga Robert Pei, mereka kata tidak ada maknanya bercakap tentang pemulihan ME63 ataupun reformasi persekutuan. Bagi mereka, asas itu sendiri sudah pun pincang, tidak boleh pulih sesuatu yang pada awalnya tidak pernah wujud secara sah. Jadi apa jalan keluar? Menurut mereka, hanya satu. Sabah dan Sarawak perlu diletakkan semula dalam senarai wilayah yang menunggu nyah penjajahan di PBB. Barulah rakyat boleh membuat pilihan sebenar, mahu merdeka sepenuhnya ataupun bersekutu secara adil, ataupun mungkin terus bersama Malaysia tetapi dengan syarat yang baru dan yang benar-benar menghormati hak rakyat Borneo. Nah, inilah yang membawa kita kepada persoalan paling kontroversi. Adakah Malaysia sendiri dari segi undang-undang antarabangsa sebenarnya sah sebagai sebuah persekutuan yang merangkumi Sabah dan Sarawak? Kalau asasnya pincang, kalau prosesnya tidak pernah ikut kerangka PBB, adakah ini bermaksud Sabah dan Sarawak masih dianggap wilayah belum merdeka? Dan kalau iya, adakah rakyat berhak menuntut referendum baru sekarang? Coba bayangkan kalau isu ini diangkat ke peringkat antarabangsa semula, ke Majlis Keselamatan PBB, ke jawatan kuasa nyah penjajahan PBB. Apakah reaksi kerajaan Malaysia? Adakah Britain akan diseret untuk jawab kenapa mereka tidak memberi kemerdekaan penuh sebelum menyerahkan Sabah dan Sarawak kepada Malaya? Dan lebih besar lagi, bagaimana kesan politik dan ekonomi kalau rakyat Sabah dan Sarawak diberi peluang untuk memilih semula? Saya yakin persoalan ini akan terus membakar. Ramai mungkin kata yang isu ini adalah isu yang lapuk. Tetapi lihatlah realiti hari ini. Bila kita masih berbincang tentang royalti minyak, tentang jalan raya yang masih lagi teruk, tentang sekolah daif, tentang kuasa imigresen yang sering dipertikaikan, bukankah ini tanda bahwa janji 1963 tidak pernah dipenuhi? Jadi apakah pendapat Anda semua, rakan-rakan, sahabat-sahabat semua? Adakah Sabah dan Sarawak patut terus memperjuangkan pemulihan ME63 dalam kerangka Malaysia, atau adakah sudah tiba masanya untuk menuntut referendum baru, menuntut hak sebenar seperti yang pernah dijanjikan PBB? Adakah Malaysia ini sah dari segi undang-undang antarabangsa atau sekadar sebuah eksperimen politik yang sejak awal lagi memang sudah pincang? Komen Anda mungkin akan dianggap kontroversi, tetapi inilah perbincangan yang kita kena berani buka. Jangan lupa persoalan ini bukan soal perpecahan. Tidak, bukan kita mahu menuntut perpecahan. Tetapi ini adalah soal maruah dan juga hak menentukan masa depan sendiri. Dan kalau Anda rasa topik ini patut didengar lebih ramai, tekan butang share, like, dan juga subscribe supaya lebih banyak orang berani bincangkan isu yang sudah lama dan dicoba untuk disapu di bawah karpet. Ingat kawan-kawan, Sabah dan Sarawak masih menunggu detik sebenar. Adakah kita hanya sebahagian daripada Malaysia secara teknikal, atau kita sebenarnya masih menunggu kemerdekaan yang tidak pernah diberi? Itulah persoalan yang akan terus menghantui sejarah negara kita. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian semua, terima kasih.